Selamat sejahtera, Taja, Wanakum. Saya Suman Siwam kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali lagi dari satu topik yang berkaitan dengan baru-baru ni kita lihat ada seorang adun adun DAP Bilut Pahang YB Lee Chin Cheng beliau mengeluarkan satu statement berkaitan dengan ATM dan polis. ATM dan polis membawa senjata ke tempat beribadah iaitu Tokong pada hari perayaan. Beliau pertikaikan perkara ini. Saya perlu menasihati beliau. Sebelum keluarkan statement perlu buat kajian. Dekat sini saya nak membacakan satu akta. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkitan 1988. Akta 342. Akta inilah kita terikat dengan SOP. Beliau perlu study dulu sebelum mengeluarkan kenyataan. Sebab kenyataan begitu mengelirukan rakyat. Sebab apa saya berkata mengelirukan? Kita perlu mengikut SOP yang sedia ada dengan akta ini ke atau mengikut adun DAP ini? Jangan mengelirukan rakyat dengan statement-statement begini. Sebab kita akan melihat, rakyat akan melihat. Rakyat pun akan follow. Kita pun ikuti akta-akta yang sedia ada ni. Tapi bila keluarkan statement yang keliru begini, rakyat akan berfikir, kenapa YB ni double standard? Kenapa YB yang keluarkan statement begini double standard? Sedangkan beliau bukan keluarkan dalam bahasa Melayu, beliau keluarkan dalam bahasa Mandarin. Lepas tu ditranslate, diubah bahasa, dapat tahu dalam bahasa Melayu. Inilah petikan dia. Beliau mempertikaikan dan minta pihak PDRM dan ATM menjawab dia punya statement ini. Ini perkara yang tidak adil. Yang statement begini mengelirukan rakyat. Dalam masa yang sama mewujudkan satu suasana yang pergaduhan, perkauman di media sosial. Bila melibatkan koil, melibatkan masjid, semua orang terima. Seadanya kita perlu mengikuti Akta 342 yang sedia ada. Tapi bila sampai dekat ini Tokong, beliau mempertikaikan dan mengeluarkan satu statement untuk macam penghasutan, menghasutan. Benda yang salah disampaikan pada masyarakat untuk dikelirukan. Perkara ini kita perlu dielakkan sepanjang pandemik ini supaya rakyat tak keliru. Rakyat tak perlu keliru dengan statement-statement yang begini. Sebab benda ni tak patut berlaku. Kita perlu ikut ataupun hormat perlembagaan ataupun akta-akta yang sedia ada. Dalam pandemik. Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 ada satu section. Section 5, Bantuan Polis dan lain-lain. Pegawai polis, kastam dan imigresen dan pegawai dari jabatan dan agensi kerajaan yang lain hendaklah memberikan apa-apa bantuan yang diminta oleh mana-mana pegawai diberi kuasa bagi maksud membolehkannya menjalankan kuasa yang terletak hak padanya oleh akta ini atau peraturan yang dibuat di bawah akta ini. Kuasa dah diberi kepada anggota ataupun jabatan-jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas. Dalam perkara ini tidak perlu dipertikaikan dan tidak perlu menyoal pihak berkuasa. Sebab apa? Bawa senjata, bawa pistol besar-besar ni duduk dekat Tokong ni mengganggu kita sembahyang. Tidak. Sebab ini untuk kawalan. Kena faham. Kita buat untuk kawalan dan mengikut SOP daripada kerajaan. Daripada kerajaan. Jika kamu tidak suka kerajaan, kamu mengeluarkan satu statement berkaitan dengan kerajaan. Jangan mempersoalkan anggota PDRM ataupun ATM. Saya di sini mempertahankan akta ini. Bukan untuk mempertahankan mana-mana jabatan. Akta ini diberi untuk bidang kuasa dalam anggota-anggota beruniform. Jangan salah anggap dan jangan salah tafsir untuk sampaikan kepada masyarakat. Orang yang bernama ataupun yang berhormat perlu buat kajian dulu sebelum keluar satu statement supaya rakyat boleh faham. Buatkan rakyat faham. Jangan keluar satu statement sesuka hati tanpa buat kajian. Akan melibatkan satu pergaduhan, perkauman ataupun keliru. Sebab saya cakap keliru, memang saya sendiri pun dah keliru. Sebab apa boleh keluarnya satu statement begini kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat ramai belum faham lagi apa tu Akta 342. Di sini sebagai seorang YB, kamu perlu mengajar masyarakat ataupun memberitahu masyarakat apa itu Akta 342. Perlu memberitahu.
Nak bagi satu statement, bagi dengan bukti yang fakta. Jangan buat suka-suka hati untuk mempertikaikan semua perkara yang kerajaan buat. Ya, di sini inilah teguran saya. Saya menasihati jangan buat perkara-perkara begini lagi untuk mengelirukan rakyat. Sebab rakyat dah cukup keliru. Ya, cukup. Kita follow apa yang ada. Bila kamu seorang YB mengeluarkan satu statement begini, apakah pandangan masyarakat terhadap YB yang begini? YB yang keluarkan statement begini, adakah tanda hormat tu akan diberi? Tidak sekali. Boleh ditengok di media sosial sebab apa YB statement ni boleh keluar macam tak masuk akal. Tidak boleh sama sekali. Jangan menggunakan kuasa untuk menggunakan satu kuasa untuk mengelirukan rakyat, dan jangan menggunakan kuasa untuk memberi satu pandangan yang salah untuk masyarakat. Ya. Saya sini je lah. Saya cadangkan nak cakap dalam bahasa Mandarin, tapi saya menghormati bahasa kebangsaan saya. Saya cukup lah yang faham. Ya, ini masalah begini muncul sebab kekurangan kesedaran daripada segi rukun negara. Ya, rukun negara tidak dibaca, tidak dihayati. Inilah akan mempertikaikan semua benda yang berlaku. Ya, sedangkan akta dah sedia ada untuk perkara ini. Tak perlu dipertikaikan. Jika nak pertikaikan kerajaan, tidak ada masalah. Kritik boleh, jangan buat fitnah. Tapi ini macam nak menghasutkan sesuatu bangsa. Ini perkara yang tidak wajar berlaku pada negara kita pada zaman ini. Ya, ini untuk tujuan politik. Kita faham ini untuk tujuan politik, ya, tapi jangan menggunakan tujuan politik untuk memecahkan perpaduan negara ini. Ya, pasal awak seorang YB yang berbuat statement begini, semua orang akan jadi mangsa dan semua orang akan memaki hamun. Ya, bukan awak seorang je dimaki hamun. Semua akan disapu rata dengan maki hamuan. Di sini kita kena faham, ya, YB ataupun yang berhormat, yang berkuasa, sila memainkan peranan besar dan tanggungjawab besar untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada masyarakat. Ya, sekian, terima kasih.